Okey, bagi yang lambat tu kita tak tunggu lagi kot. Yang mana yang lambat nanti minta dia masuk sahaja. Kalau kita dah tamat pun dia tak masuk, nanti suruh dia PM tepi lah. Okey? Okey, salam sejahtera, selamat pagi kepada semua pelajar. Semua sihat ke? Sihat, sir. Selamat pagi. Sihat, sir. Alhamdulillah. Okey, so saya sebenarnya ada dekat rumah, okey? Sebab duduk di Aman Jaya, Abangan High. So, kena PKPD dah. Tapi tak ada masalah, PKPD pun kita sebagai pensyarah pun kelas ikut hari sepatutnya perlu dijalankan juga. Okay, so untuk hari ini sama juga medium yang saya gunakan, iaitu yang first kita akan bagi video dalam ED Plaza. Pelajar diminta untuk tonton dan jawab soalan. Okay, dan kemudian kita akan berjumpa dalam Google Meet untuk kelas yang seterusnya lah. Okay, nanti kita akan bincang video yang dituntun, jawapan yang diberi, dan seterusnya kita akan go through untuk topik hari ini lah. Okay, topik hari ini kalau kita tengok dalam video pun anda dah tahu, dia berkenaan dengan penempahan. Okay, penempahan. So penempahan ni dia melalui phone lah. Dia jarang orang akan pergi dekat walk in untuk buat penempahan. Jarang. Selalunya kalau dia walk in, dia dikira untuk check in. Check in terus. Walk in, dia akan check in terus. Dia jarang pergi buat penempahan through walk in. Selalunya penempahan ni dia mesti melalui telefon. So anda perlu tahu nanti kalau dapat soalan ke, okey, sila buat prosedur penempahan. Mesti melalui telefon. Okey. Cuma penempahan ni ada dua jenis lah. Kalau di sini kita tengok ada dua jenis, satu terjamin, satu tidak terjamin. Okey, nanti kita akan go through yang tu. Daripada video yang you tonton tadi, dekat soalan yang hujung sekali kita dah nampak apa tu? Saya dah minta untuk bagi jawapan untuk senaraikan prosedur yang anda dapat kena pastikan. Okay? Ada yang dapat memberi jawapan yang betul, ada yang mungkin dia silap tafsir ke, saya tak tahulah. Okay? Kalau saya tulis sila senaraikan prosedur penempahan, maksudnya prosedur apa yang dilakukan oleh FOA. Okay? Apa yang dilakukan oleh FOA. Dekat situ saya dah bagi satu contoh. Contoh, membeli salam. Okay. FOA dia akan beli salam dan seterusnya apa dia buat. Okay, perbuatan tu yang dinamakan prosedur. So you kena tulis dia menanya keperluan tetamu. Contoh apa? Tarikh, bilangan orang dengan jenis bilik ke. Lepas tu berapa malam? Lepas tu apa dia buat lagi? Okay, FOA akan minta tetamu tunggu sebentar supaya dia nak semak untuk room availability. Lepas tu FOA akan menerangkan yang tu adalah prosedur. Okey, you faham tak? Okey, bukan tulis setakat tadi macam saya nampak ada yang tulis tak berapa lengkap lah. Okey, di sini pelajar kena dapat mengenal pasti untuk prosedur tu, sebab prosedur tu penting lah. Untuk FO dia banyak prosedur. Okey. Adrenal line problem. Okey, tak apa. Yang mana yang ada ni PM tepi. Okey, Barbara, Dina, Faham, 4 lah, 4 orang. Lagi seorang siapa? Sebab sekarang baru 20. Tolak saya 19. Maksudnya ada 5. 5 orang. Okey, Idrina, Barbara, Faham, 1, 2, 3, 5, 4. Ada seorang lagi siapa yang tak masuk lagi? Tolong di tag Sat. Okay, nanti suruh PM. Ada. Okay, tak apa. Okay, so sekarang ni kita akan teruskan dengan slide lah. Jawapan yang untuk ED Plaza saya tak habis untuk semak lagi sebab banyak. Nanti bila saya dah habis semak, saya akan pilih satu jawapan yang bagus untuk yang hujung sekali itulah.
yang senaikan semua prosedur tu. Yang tu nanti kita akan share satu jawapan yang agak lengkap lah. Okay, supaya pelajar lain juga boleh dapat mengenal pasti prosedur yang betul. Okay, dan sambil-sambil kita belajar juga. Okay, tak ada masalah. Tujuan kita bagi tonton video ni supaya pelajar satu dapat menonton dan mendengar dengan teliti. So daripada jawapan soalan yang diberi tu, contoh dia minta apa bilik, so you boleh jawab tu, maksudnya you dengar lah. Okay, you boleh dengar balik sebenarnya. Okay, you boleh dengar balik supaya you boleh jawab balik apa tu jawapan tu, soalan tu. Dia tak ada masalah. Dan kalau saya ada komen dekat hujung sekali tu, you boleh jawab balik juga. Contoh selalunya saya akan bagi komen jawapan tak lengkap, jawapan tak lengkap tu saya akan bagi peluang lah. Kalau jawapan yang tak betul terus saya akan pangkar. Okay, memang kita tak bagi peluang. Okay, so sekarang ni kita akan tengok topik untuk hari ini. Saya share screen dulu. Saya sharekan screen. Okay. Ya. Saya rasa yang soalan kedua tu yang mini boy tak ada sir. Mini boy yang tak ada, tak apa, nanti saya semak balik. Okay, nanti saya semak, saya akan maklum dekat Aiman balik. Okay, sekarang ni nampak tak punya slide ni? Tak nampak. Tak nampak slide? Tak. Oi, Sat. Nampak sah. Nampak? Nampak ke tak? Nampak. Saya tak Okay. nampak. Ha? Saya tak nampak. Tak nampak, tekan dekat slide, jangan tengok dekat muka I. Sebab dia ada dua kan. Dekat phone hang, ada dua tu, you tekan dekat slide, you jangan tekan yang muka tu. Nampak? Hal lain nampak tak? Nampak. Okay. So kita akan continue. Okay, topik untuk minggu ni. Okay, minggu ni kita berkenaan dengan penempahan bilik tetamu lah. Penempahan bilik tetamu ataupun kita akan namakan dia reservation. Okay, reservation. Okay, untuk penempahan bilik tetamu ni, dia merupakan satu perjanjian ataupun satu kontrak lah antara tetamu dengan hotel. Okay, tetamu hotel terikat untuk daftar masuk ataupun membatalkan tempahan dengan memaklumkan kepada pihak hotel sebelum tarikh sebenar mendaftar masuk. Okay, dengan mengikut peraturan penempahan yang telah dipersetujui bersama. Okay, so bila kita dah buat penempahan macam dalam video tadi, kita ada hak untuk nak batal tetapi perlu mengikut prosedur lah. Sebab itu dia ada polisi pembatalan ataupun polisi pindaan. Yang tu pelajar kena tahu nanti bila dah kerja ataupun PLI, pelajar perlu tahu supaya dapat menerang kepada tetamu. Prosedur ni penting. Okay, Sat, ada orang masuk. Okay, so seterusnya penempahan tidak hanya tertakluk kepada bilik sahaja tetapi juga penempahan bilik mesyuarat, banquet yang tu ya biasalah. Okay, penempahan ni boleh kepada semua fasiliti yang ada. Okay, mengapa penempahan ni penting? Okay, apa kepentingan? Mengapa kita nak buat reservation? Okay, semestinya kita dapat membantu tetamu untuk memberi informasi dan membina hubungan yang baiklah. Okay, so bila tetamu buat penempahan, kita dapat memberi informasi yang awal. Okay, dan juga strategi pemasaran, kita dapat juga mempromosikan produk-produk yang ada dekat hotel kita. Okay, yang ketiga, kita dapat menjimatkan masa semasa pendaftaran masuk. Okay, bagi prosedur penempahan terjamin, bila kita daftar masuk, dia akan menjimat masa sikit sebab kita tak perlulah untuk menerangkan balik semua berkenaan dengan fasiliti bilik, nak cadangkan dia bilik apa sebab dia dah ada bilik. Okay, dia dah buat penempahan. So kita akan jimat masa daripada situlah. Okay, faktor kewangan, lamalan keuntungan masa hadapan, statistik. Okay, bila kita dah tahu berapa tetamu yang akan daftar masuk untuk hari ini, so kita dah tahu kita punya keuntungan, okay, kita punya revenue.
dan kita punya statistik dan kita boleh kerja benda tu lagi untuk buat promosi lagi untuk nak jual bilik. Okay, penjadualan pekerja peak and low season. Okay, yang ni penting lah. Kalau kita dah tahu ada berapa orang yang akan check in esok contoh, so esok kita dah boleh tentukan berapa pekerja yang sepatutnya ada. Macam tu untuk nak jimat jugalah. Perbelanjaan, okay, dari sini, dekat sini kita akan nampak pengambilan pekerja baru, pembayaran gaji pekerja dan keperluan pekerja sambilan lah. Contoh, esok ada banyak check-in, okay, esok ada banyak check-in dan banyak check-out, dan pekerja yang tetap tidak dapat menampung dia punya flow kerja tu, so kita terpaksa ambil pekerja sambilan. Okay, dekat sini kita dapat membantu pihak urusan lah, okay, juga dari segi pekerja, okay, untuk yang penempahan bilik tetamu ni. Okay, seterusnya kita akan tengok room availability record ni adalah merujuk kepada rekod kekosongan bilik dalam sistem lah. Okay, untuk sistem FO yang ada dekat pasaran banyak, okay, yang ada dekat pasaran ni banyak, okay. Kita ada contoh Opera, kita ada Fidelio, kita ada Ifka, kita ada banyak lagi sebenarnya. Okay. Sebenarnya sistem yang lebih kurang sama, mungkin ada yang susah nak pakai, ada yang senang nak pakai. Dia sama aja. Okay. Bagi memudahkan FOA untuk mencadangkan bilik yang sesuai kepada tetamu. Okay. Room availability ni sangat penting untuk kita nak tengok bilik kosong, kekosongan bilik yang mana yang ada, yang supaya kita dapat untuk mencadangkan kepada tetamu. Nanti saya akan ajar macam mana kita nak tengok. Okay. Seterusnya kita akan tengok kepentingan untuk waiting list bagi situasi overbook ni. Okey, kadang-kadang kita ada waiting list jugalah. Okey, waiting list ni maksudnya bila dia nak buat penempahan bilik di hotel kita, tapi kita dah penuh, tapi kita akan letak dia sebagai waiting list lah. Tapi kalau kena tengok sama ada tetamu tu dia nak ke tak nak. Okey, kalau dia nak, kita boleh masuk dia dalam waiting list. Kalau ada tetamu yang dia buat cancellation, kita boleh masukkan dia lah. Kalau tidak, kita boleh recommend dia dengan hotel yang dekat. Jika tiada tetamu yang buat pembatalan penempahan lah. Okay. Dan kita juga boleh sediakan transportation, contoh untuk tetamu tersebut lah. Okay. Yang ni adalah waiting list bagi situasi overbook lah. Okey, seterusnya kita boleh tengok jenis sumber penempahan bilik tamu. Okey, dekat sini kita tahu kita ada online, kita boleh melalui website, travel agent, social media. Kita pun tahu kita akan guna search engine, contoh Trivago, kita ada booking.com, kita ada Agoda. Okey, sama ada kita akan melalui telefon, email memang jarang sekarang kita akan guna email dengan fax lah. Dulu memang banyak. Okey, sekarang mungkin dia akan tambah dengan WhatsApp lah. Okey, WhatsApp ni pun boleh kita buat penempahan. Kadang-kadang kena tengok hotel lah, tapi mungkin hotel yang 5 star, 4 star dia tak gunakan benda tu kot, tak tahu. Dia akan tengok juga untuk yang ni. Okey. Yang ni adalah kategori tetamu yang akan membuat penempahan bilik di hotel. Kita dah terang sebelum ni kan. Okay. Macam contoh kita ada tetamu dari walk-in, kita ada tetamu daripada online, travel agent, kita ada tetamu daripada corporate, pihak swasta, kita ada tetamu daripada government, pihak kerajaan punya, yang kerja government, kita ada tetamu daripada membership hotel tersebut. Okay, kita ada staff juga sebagai tetamu. Dia akan kerja dekat situ. Bila cuti mungkin dia nak beristirahat dekat situ. So dia akan jadi tetamu balik lah. Okay, kita ada seasonal tetamu. Seasonal tetamu ni contoh dekat tempat dia sekarang musim panas, musim sejuk. So mungkin dia akan main dekat Malaysia. So dia akan jadi seasonal punya tetamu lah. Okay, kita ada day use punya tetamu. Tetamu yang akan guna hari sahaja. Kita ada FIT,
FIT ni kita dah tahu kan, free independent traveller, backpackers punya lah. Okay, kita ada tetamu yang daripada keluarga, kita ada tetamu daripada orang tua, dan kita ada tetamu daripada business traveller, dan kita juga ada tetamu daripada leisure traveller lah. Yang ni semua pelajar kena pastilah dia daripada kategori mana, tetamu ni daripada kategori mana, supaya kita boleh mengenal pasti dia punya rate code dia. Okay, harga untuk tetamu tersebut. Okay, sebab setiap tu dia tak sama. Okay ya. Kalau contoh kan, jenis-jenis tetamu ni kan, Ya. dia bagi tahu pasal bilik untuk jenis-jenis tetamu kau dia bagi tahu semua. Bagi tahu bilik pasal semua apa tu? Sekali lagi? Dia bagi tahu tentang bilik lah, harga bilik, ada apa macam tu. Aha. Dia bagi tahu semua ke dia bagi tahu untuk setiap tetamu je. Siapa yang bagi tahu? FOA ke tetamu? Macam family kan, dia akan bagi tahu bilik untuk family ke dia bagi tahu semua juga. Oh, maksudnya kita yang sepatut yang bagi tahu lah. Kita bagi tahu jenis bilik yang sesuai sahaja, tak payah bagi tahu semua. Oh, okey. Okay, contoh dia main, dia walk in, dia seorang. Okay, dia main untuk holiday, dia main seorang. Tapi dia ambil standard room. Tapi kita boleh cadang dia ambil studio, sebab studio lagi selesa. Mungkin studio ada sea view, betul tak? Kita cadangkan satu atau dua bilik yang sesuai sahaja, tak payah terangkan semua. Macam tu. Okay? Hak lain, ada soalan? Yang lain ada soalan sampai sini? Hello. Tak ada, sir. Tak ada. Boleh. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengoklah menerangkan rate code bagi penempahan pada normal season dengan peak season. Yang ni kita macam tadi saya dah terangkan lah. Okey. Rate code dia ikut tetamu lah. Okey, yang ni dia akan belajar lebih teliti lagi lah. Okey, yang ni tak ada apa. Okey. Yang ni adalah menerangkan jenis bilik dan kemudahan yang terdapat dalam bilik tetamu. Okay, yang ni kita dah cover minggu lepas atau 2 minggu yang lepas kan. Okay, standard single, standard twin, superior king, deluxe twin, deluxe king, superior family, deluxe family, studio, executive twin, executive king and suite. Okay, yang ni kita dah tahu. Okay, bilik standard ni macam mana? Okay, bilik standard ni ada dua jenis katil dalam tu. Satu single, satu twin. Maksudnya dua bed lah, dua single bed. Superior pun sama. Twin dengan dia ada katil king. Okay, deluxe room pun sama, dia ada twin dengan king. Superior family, dia ada deluxe family, studio. Kita ada executive twin and king. So, dia beza dari segi saiz bilik dan jenis katil yang ada dalam tu lah. Okay, yang ni kena tahu. Tapi hotel yang lain dia bagi nama yang lain, tapi dia tak lari banyak pun sebenarnya. Kadang-kadang dia tak bagi standard single, dia bagi nama yang lain. Dia nak bagi nama dia grand sikit. Yang nak bagi contoh apa, saya pun tak ingat dah. Okay, macam Holiday Inn, dia pakai nama lain. Dia tak pakai macam standard superior, dia bagi nama yang khas untuk dia punya bilik tu. Okay, Adia Langkawi pun sama, dia bagi nama yang khas untuk dia punya bilik. Okay, supaya nampak grand sikit lah, biasalah. Tapi sama je sebenarnya. Dia punya tu bilik sama. Okay, so bila you dah masuk dalam hotel tersebut, you kena, orang kata, memahami lah dia punya bilik. Sebab bilik tu adalah produk yang bakal anda akan jual kepada tetamu. Okay, so setiap maklumat yang ada dalam bilik tu, sepatutnya anda kena faham betul-betul. Okay, bilik ni ada apa? Bilik ni ada apa? Apa yang membezakan bilik ni dengan bilik ni? Apa yang membezakan bilik superior family dengan superior king? Okay, you kena boleh terangkan, sebab yang ni adalah maklumat untuk you nak buat negotiation yang berkenaan dengan upselling tu. Okay, maklumat-maklumat ni yang penting sebenarnya. Okay, bagi anda ada stok untuk you nak terangkan kepada tetamu. Okay, seterusnya kita akan tengok jenis-jenis permintaan.
okey, yang istimewa ataupun kita akan dengar dalam satu istilah special request tetamu. Okey. Okey, dekat sini saya tulis special request enable property to assign a room number with a specific request attribute such as a room, certain floor, smoking. Okay, this attribute may not be guaranteed but not part of the room type definition. Okay, room on high and low floor, ocean view, away from elevator, room at the back, front with bath, no smoking and quiet room. Okay, yang ni dia maksudnya special request ni dia kita bukan 100% kita dapat untuk memenuhi permintaan tetamu. Tetapi kalau kita dapat memenuhi, kita cuba memenuhikan request tetamu. Contoh, kalau tetamu dia nak bilik yang ada dekat tingkat yang tinggi, ada yang mungkin dia nak bilik dekat tingkat yang rendah, mungkin dia nak ada yang sea view, dia nak yang jauh daripada lift, elevator tu, ataupun dia nak bilik yang non smoking room, ataupun dia nak bilik yang orang kata yang senyap lah, yang quiet room. Maksudnya di bilik sebelah-sebelah tu penghuni dia, tetamu dia bukan tiada yang kanak-kanak macam tu. So sebenarnya kita kena tahu, okay, bila kita nak bagi bilik kepada tetamu, okay, kita kena alert pasal yang ni. Okay, yang ni kita nak tanya bila. Okay, kita akan tanya semasa kita nak ambil maklumat tetamu tu. Okay, nanti saya akan tunjuklah, saya akan demo Ustaz, saya akan bagi tahu kat mana you nak masuk untuk yang ni, yang special request ni. Okay, kita bukan tanya do you have any special request, mungkin kita boleh tanya do you want smoking room or non smoking room, would you prefer ocean view room, macam tu. Okay, yang ni boleh faham untuk special request ni? Boleh. Okay, seterusnya kita akan tengok cara pengiraan deposit yang perlu dibayar oleh tetamu. Okay, kelas. Untuk yang ni, okay, semasa tetamu buat penempahan bilik secara menelpon, setelah tetamu dah sah nak ambil bilik tersebut, kita akan tanya, okay, would you like to pay by cash or credit card? Okay, selalunya macam tu lah. Macam dalam video tadi pun ada, tapi ada juga yang jawab salah lah. Okay, mungkin tak faham bahasa Inggeris kot. Saya rasa ada yang mungkin yang dia tak faham bahasa Inggeris. Tak apa. Okay, sebenarnya you boleh tengok ulang balik benda tu sebelum you nak jawab. Okay, jangan tengok sekali saja dah you nak kena jawab soalan tu. You boleh repeat untuk rewatch. Okay, apa tu? Boleh rewatch. Boleh watch balik lah, maksudnya boleh tuntun balik sebelum nak jawab. Okay, untuk bayaran deposit, selalunya yang kita ajar dekat sini, bayaran deposit ni adalah satu bilik. Bayaran untuk harga satu bilik bayaran deposit, kena faham bayaran deposit adalah satu bilik. Okay, maksudnya kalau bilik dia adalah 250 satu malam dan dia duduk 2 malam, okay, so dia kena bayar, kalau pada hari pendaftaran sebenarnya dia kena bayar 750, okay, sebab kita kena tambah 250. Okay, tapi kalau melalui telefon, deposit yang kita akan ambil adalah 250 untuk satu bilik. Satu malam, satu bilik lah. Okay, yang ni you kena faham lah. Okay, bila tetamu dah confirm, saya ulang balik lagi sekali. Bila tetamu dah confirm, okay, pelajar perlu untuk minta deposit, bayaran deposit, dan kalau tetamu nak bayar deposit, so kita akan minta dia bayar ikut harga bilik satu malam. Okay, kalau harga bilik satu malam, kalau 200 lah. Kalau 150, kalau 300, kalau 500, dia kena bayar 500 itu dulu. Okay, so once tetamu dia setuju untuk bayar, so kita akan tanya dia akan bayar by credit card. So kita akan bagi nombor credit card yang 16 digit tu.
Okay, jenis kad, master ataupun visa, dan kita dia punya apa tu expiry date lah. Okay, yang tu adalah maklumat yang penting yang seharusnya kita dapat daripada tetamu. Okay, lepas kita dah dia dah confirm nak bayar, so maksudnya yang ini adalah penempahan terjamin. Kalau tetamu dia bayar, maksudnya penempahan adalah terjamin. Yang ni pelajar perlu tahulah. Okay, nanti kita akan go through detail lagi tau. Berkenaan dengan prosedur, sebab prosedur ni ada dua, satu terjamin, satu tidak terjamin. Okay, so yang ni saya cuma nak bagi tahu berkenaan dengan pembayaran deposit. Okay, yang lain ada masalah? Okay, Okey sir, okey. okay nah, yang ni boleh faham lah. So bila nanti kalau katakan you diperlukan untuk buat prosedur penempahan, so semasa you buat prosedur penempahan tu, so once katakan tetamu dia nak bayar, so you kena maklum total bayaran adalah berapa dan bayaran deposit adalah berapa, supaya tetamu tu jelas bayaran bilik berapa, bayaran yang untuk deposit berapa. Okey, dekat sini. Okey, ya. Bayaran deposit tu hanya yang kita untuk tempahan tu online saja ke? Kalau pergi depan-depan perlu deposit tak? Okey, yang ni yang pembayar untuk penempahan online, okey, adalah bayar deposit yang ni, betul. Okay. So bila katakan dia walk in okey, sekarang kita cerita pasal dia walk in. Okey, tetamu walk in dan dia terus nak ambil bilik. Okey, bilik satu malam 250. Okey, 2 malam ada 500, betul? So kita akan minta dia bayar juga sama 250 untuk yang satu bilik juga. Okey. Bayaran deposit ni dia tak kira penempahan ke ataupun face to face, maksudnya walk in. Kita still kena bayar. Okey Amir? Okey, faham dah. Okey, cuma kita akan ikut polisi hotel lah. Kadang-kadang polisi hotel lain dia tak sama. Ada yang mungkin dia minta 100, ada yang mungkin dia minta harga tetap, maksudnya dia minta 300, macam tu. Okey, yang ini saya cuma nak bagi senang faham. Kita akan ambil bayaran deposit untuk satu bilik, harga satu bilik. Yang ni bagi senang nak faham. Okey, tapi bila you dah masuk dalam industri, contoh ada mungkin Purest Hotel, mungkin dia ambil 100 sahaja. Yang tu kena ikut dia lah, tapi still dia akan ambil. Okey, dia akan ambil juga. Tapi kalau pakai walk in, kalau pakai credit card, kita cuma verify. Yang tu kena faham lah. Nanti yang tu kita akan go through lagi. Okay, yang tu kita akan go through lagi. Okay, yang ni yang saya namakan prosedur tu. Okay, tengok dekat sini. Prosedur yang saya senaraikan dengan prosedur yang you tulis dalam ED Plaza tu, ada tak yang sama? Okay, kalau ada yang sama maksudnya betul lah. Okay. Yang pertama, kita akan mengucap salam pembuka ataupun kita katakan greeting. Okey, greeting ni kita ada 4. Semua pelajar kena ingat nanti nak buat tu bagi lengkap, jangan buat satu saja. Greeting ni ada 4 ayat dia. Okey, contoh saya akan bagi good morning sir. Okey, thank you for calling Rosque Boutique Hotel. I am Kwa, how may I assist you? Mesti lengkap dengan 4 ayat ini. You tak boleh kata, okay, good morning, what can I do for you? Okay, yang itu adalah tidak lengkap. Okay, pelajar seharusnya tahu. Okay, untuk greeting ni ada 4 ayat yang standard. Sekali lagi saya akan ulang. Good morning sir. Thank you for calling Rosque Boutique Hotel. I am Kwa. How may I assist you? Okay. Okay, mesti satu. Okay, untuk penempahan kita akan cakap thank you for calling. Jangan silap. Untuk dia walk in, kita akan cakap welcome to Rosque Boutique Hotel. Yang tu pelajar kena faham. Sekejap kita suruh buat prosedur walk in, dia pergi cakap thank you for calling.
dia silap lah. Walaupun greeting tapi dia punya ayat tu ada beza sikit. Yang tu pelajar perlu tahulah. Okey. Yang kedua yang tulis dekat sini adalah menawarkan bantuan kepada tetamu. Okey. Contoh macam mana? Okey. Can I help you? Yang tu lah satu. Okey. How may I assist you? What can I do for you? Tak kisah. Okay, janji you menawarkan bantuan kepada tetamu. Ayat yang simple sahaja. Okay, tak payah sampai nak pusing sana pusing sini. Tetamu pun tak payah tak faham. Bagi ayat yang simple, can I assist you? What can I do for you? Yang tu sahaja. Okay. Yang nombor 3 tu mendapatkan maklumat tempahan. Okay, maksud di sini mendapatkan maklumat tempahan yang ni adalah satu, berapa malam. Okay, pelajar kena tahu berapa malam. Okay. Yang kedua, berapa orang. Okay. Berapa malam, berapa orang dan mungkin kita boleh tanya jenis bilik yang dikehendaki. Okay, saya akan bagi contoh. May I know how many night would you like to stay? How many night? Or may I know the date that you would like to reserve for the room? Okay. Tarikh ataupun bilangan malam. May I know how many person ataupun how many packs? Selalunya dia akan pakai person lah, how many person. Okay. Then may I know what type of room that you prefer? Do you prefer? Macam tu. Okay. You kena tahu. Okay. So bila tetamu dia akan bagi, so dia akan bagi, I would like to book a room from 3rd of September until 5th of September. 2 person and I would like to have a deluxe room. So maksudnya you kena faham. Okay, sebab yang ni dia memerlukan kemahiran untuk mendengar. Sebab itu saya suruh dengar, tonton video dan dengar. So daripada situ saya dah tahu you dengar ke tak dengar. Okay, yang ni penting. Okay, kemahiran mendengar ni penting supaya kita dapat maklumat yang tepat. Okay, kita akan repeat. Bila kita dapat balik, kita akan repeat dengan tetamu. You would like to book a room from 3rd of September until 5th of September. This is 3 day 2 night. Okay. Dan 2 person and you would like to have a deluxe room. Okay. So di sini kita dah tahu dia nak bilik deluxe. So apa yang kita akan maklum kepada tetamu adalah kita kena minta dia tunggu sebab dia bukan di hadapan kita, dia tak nampak kita sebenarnya. So kita perlu minta tetamu tu tunggu sebentar, okay? Can you wait a moment sir? Let me check the room availability in the system. Kita mesti maklum setiap prosedur yang you buat tu semua ada markah. Kalau ikut yang markah punya lah, okay? Jangan skip prosedur tu. So you kena faham daripada satu prosedur kepada satu prosedur supaya you dapat buat dengan lengkap lah. Okay? Jangan skip. Maklum kepada guest, can you wait a moment sir? I have to check the room availability in the system. Simple sahaja. Okay? Ayat tu simple. Okay, once you dah check, nanti saya akan tunjukkan macam mana kita akan check lah. Once you dah check harga bilik dalam sistem, so kita akan dapat mengenal pasti bilik tetamu yang ada kekosongan, jenis bilik tetamu yang ada kekosongan dan kita akan maklum kepada tetamu. Okey. Contoh di sini kita akan bagi tahu tetamu we have 2 type of room available. One is deluxe room, another one is studio. Sebab dia nak deluxe room kan. Maksudnya kita kena maklumlah deluxe room tu ada, tapi kita ada juga bilik yang satu lagi adalah studio. Macam tu. Okey. So di sini kita akan terangkan sedikit sebanyak lah, okay, facility yang ada dekat deluxe room dan facility yang ada dalam studio supaya kita nak promote dia ambil studio sebenarnya. Okay, kita akan terangkan dulu, okay, maklumat yang ada dalam bilik. Lepas tu kita akan bagi tahu harga. Okay, jangan lupa bagi tahu harga pula. Okay, kita akan bagi tahu harga. Okay, for deluxe room it costs 250 per night and for studio only cost 300 ringgit per night. Okay, macam tu. So di sini kita akan tengok sama ada tetamu macam mana
dan kita akan cadangkan bilik yang sesuai untuk tetamu. Okey, memberi cadangan bilik yang sesuai dengan mengaplikasikan teknik jualan upselling. Okey, yang ni yang kita akan cuba buat upselling kepada tetamu lah. Sebab itu kita kena bagi ada 2 jenis bilik yang lain. Okey, kalau memang tak ada bilik, janganlah bawa ada bilik. Okey, yang ni saya nak bagi tahu kalau ada bilik yang lebih baik daripada bilik yang dia nak, kita boleh minta sebenarnya. Okey. Lepas tu menjelaskan rekod, yang ni tak apa lah. Okay, yang ni kalau dia penempahan, kalau dia bukan daripada government, dia bukan corporate, okay, dia bukan membership, okay, tak ada masalah. Yang ni dia akan guna rate, maksudnya harga rate yang biasa. Okay. Lepas tu kita kena mendapatkan persetujuan tetamu untuk meneruskan prosedur penempahan. So you akan tanya, are you confirm to take the room, sir? Okay. Is this room okay for you? Contoh, kita kena dapat confirmation dulu. Okay. Kalau katakan dia kata, okay, I'm okay with this room and I will take this room. Dia kata okay saja, so you akan mendapat maklumat tetamu dan mengisi borang penempahan. Okay. Ada satu borang yang kena isilah, borang penempahan tu. Okay, maklumat tetamu yang di sini apa yang penting? Okay, semestinya nama penuh lah. Okay, nama penuh nah pelajar, jangan tulis nama tapi tak penuh. Okay, sebab takut nanti bertindan dengan nama yang ada. Sebab kalau tak penuh, okay, mungkin nama dia akan repeat banyak. Ambil nama yang penuh sampai kepada nama ayah. Okay, nama ayah, kalau Chinese, surname, okay, nama yang ada dalam IC. Minta senang saja, minta nama yang ada dalam IC tu. Okay. Dan seterusnya kita akan minta IC, nombor IC, dan kita selalunya kita akan minta nombor telefon sebab nombor telefon tu penting, dan email lah. Okay, maklumat email supaya kita nak isi dalam borang penempahan siapa yang telefon. Okay, siapa yang akan duduk sebenarnya. Okay, kadang-kadang orang yang telefon bukan orang yang nak duduk. Mungkin dia cuma tolong kawan dia nak booking. Sebab kawan dia mungkin tak tahu ke apa benda kan. Okay. Tak semestinya orang yang telefon tu adalah orang yang akan duduk. Yang tu you kena faham. Okay. Sampai sini ada masalah apa-apa pelajar? Senyap je semua. Tak ada okay. Okay, jelas. Okay, simple saja saya cuba terangkan secara simple yang boleh. Nanti hantar slide dalam Google Classroom-nya. Ya. Selalu saya akan bagi dulu orang kata apa? Saya akan bagi kelas dulu. Lepas tu saya baru akan masukkan slide tu supaya you lebih faham. Bila you dengar, you akan faham lagi. Dan lepas tu you boleh rujuk kepada slide lah. Okay, yang ni senang saja. Lepas tu you cuba mengenal pasti permintaan istimewa yang special request tu. Yang ni kalau ikut contoh you boleh tanya, will you like a smoking room or non-smoking room? Tapi yang ni kena di atas sikit lah, bukan di sini. Okay, kena semasa yang dalam bilik tu, cadangan bilik tu yang sesuai tu, you boleh cuba tanya. Would you like to have a non-smoking room? Would you like to have a sea view room? Macam tu, dekat situ, dekat bahagian sini lah, bahagian yang atas tu lah tadi. Okay, seterusnya, okay, kita nak habis lah, ada 2 slide lagi. Okay, seterusnya kita akan jelaskan tentang harga bilik serta deposit yang terlibat. Okay, kita kena maklum jumlah harga bilik lah. Kadang-kadang tetamu cuma tahu 1 malam 230, tapi dia duduk 2 malam. So kita kena bagi tahu jumlah dia adalah 460. Okay, dan deposit yang perlu dibayar adalah 230 untuk 1 malam lah. Kita kena bagi tahu dekat tetamu. Okay. Contoh di sini, sir, your room total is 230 per night for 1 room. So you stay for 2 nights. So the total payment is 460. And we would like to ask you to pay for deposit 230. And then, would you like to pay by cash or credit card? Okay, dekat sini kita akan nampak lah dia minta
menjelaskan tentang pilihan kaedah pembayaran deposit. Okay, would you like to pay by cash or credit card, ataupun maksudnya cash dia akan bank in online. Kalau credit card dia akan bagi nombor credit card dengan expiry date dengan jenis kad. Okay. Satu lagi pilihan, dia akan bayar semasa walk in. Kalau dia bayar walk in, maksudnya yang itu adalah penempahan tidak terjamin. Okay. Dia kata dia akan bayar walk in. Semasa dia walk in, semasa dia datang untuk daftar masuk tu, semasa dia akan check in tu adalah penempahan tidak terjamin. Okay, kalau dia bagi credit card, dia bagi maklumat credit card, yang tu adalah penempahan terjamin. Okay. So bila penempahan terjamin, okay, dekat sini saya nak bagi tahu dekat pelajar, bila penempahan terjamin, kita kena maklumkan, sana saya tengok ada tak? Okay. Lagi kita akan ni lah. Okay. Yang sini kita ada mengesah cara pembayaran tetamu deposit sahajalah. Okay. Menjelaskan polisi hotel tentang penerimaan deposit cut-off date bagi penerimaan deposit. Okay. Yang ni tak ada apa. Kita akan bagi tahu, kita akan terima deposit tu sekian date sahajalah. Okay. Menguruskan pembayaran deposit. Okay. Seterusnya kita akan mengesahkan penempahan bilik tetamu. Kita akan repeat. Okay, once kalau tetamu dia dah nak bayar, kita akan repeat balik apa maklumat yang diberikan. Contoh jenis maklumat yang diberikan adalah nama, IC, nombor telefon, email, jenis bilik yang ditempah. Maklumat bilik itulah. Deluxe room, for 2 night, which date until which date. Tarikh bila sampai bila. Lepas tu harga bilik. Kita kena bagi tahu tau. Kita kena repeat. Okay, repeat tu penting dalam prosedur. Okay, kita mesti kena repeat benda tu. Okay, seterusnya kita akan menerangkan polisi pembatalan ataupun pindaan. Okay, di sini apakah polisi dia? Okay, pelajar kena tulis lah. Polisi dia kita ada macam ni. Macam tadi yang you nampak dalam video tu. Okay, you can make any cancellation or amendment within 3 days. Okay, and no fee will be charged. Contoh di sini adalah you boleh, tetamu boleh membuat sebarang pindaan ataupun pembatalan 3 hari sebelum tarikh masuk, tarikh daftar masuk. Kalau tetamu buat selepas tu, maksudnya selepas 3 hari tu, okay, deposit akan dimakan lah. Kalau dia cuma buat pindaan, tak apa. Kalau dia buat pembatalan, deposit tidak akan dipulangkan. Yang tu you kena faham. Okay, yang tu you kena faham. Sebab itu, bila kita buat jenis penempahan yang terjamin, kita kena maklum kepada tetamu. Okay, polisi pindaan ataupun polisi pembatalan. Yang ini adalah sangat penting. Okay, tetamu, pelajar kena ingat. Okay, kena ingat. So bila kita nak minta buat amali, so pelajar dapat memahami, oh okey, lepas ni kita kena terang yang ni, kena terang yang ni. Okey. Dan seterusnya kita akan mengemaskini dokumen penempahan dan memberikan nombor penempahan. Okey, nombor penempahan ni adalah reservation code ataupun confirmation code. Okey. Yang ni pelajar dah tahu dah. Once dia dah buat penempahan, kita kena bagi macam dalam video tadi lah. Kita akan bagi satu nombor confirmation tu. Contoh A12345. Sama ada kita akan bagi direct ataupun kita akan email kepada tetamu. Okey. Macam dalam video tadi dia minta untuk faxkan lah. Tak apa, yang tu All-Star punya baru dia minta fax. Sekarang tak ada, jarang orang minta fax dah. Okey. Jarang orang minta fax. Selalunya dia akan minta, dia akan bagi on the spot ataupun kita akan email kepada tetamu. Okey. Dan kalau semua benda dah settle, okay, kalau semua benda dah settle, kita akan menawarkan bantuan lain kepada tetamu. Okay, contoh kita akan bagi tahu, is there anything else I can help you? Okay, kita akan, sebelum kita nak tutup, okay, pelajar mesti menawarkan bantuan lain kepada tetamu. Okay, adakah
ada apa yang saya boleh bantu cik lagi? Ataupun dalam bahasa Inggeris, is there anything else I can help you sir or madam? Okay, no, thank you. Thank you for booking our hotel. Hope to see you on 3rd of September. Okay, bagilah ayat sikit. Jangan terus kita nak tutup je tapi tak cakap apa pun. Nampak sangat kita ni takut sangat nak sembang. Okay, kita bolehlah sembang sikit kan. Tapi janganlah sembang sampai tak ada hala tuju dah. Okay, tapi kita sembang benda yang ni lah, yang berkaitan. Okay, contoh kita thank you dia untuk booking our hotel, and then kita cakap have a nice day sir. Sebelum kita nak tutup perbualan tu. Okay, dekat sini, okay, tutup perbualan maksudnya kita kena say thank you, have a nice day. Yang tu adalah tutup perbualan. Okay, I hope to see you on 3rd September. Yang tu adalah dialog untuk tutup perbualan tu. Bila kita nak suruh buat prosedur, contoh kita kan suruh pelajar buat prosedur kan. Pelajar buatlah. You buat daripada awal sampai akhir tu dan you tutup. Okay, you akan cakap sampai thank you sir, thank you for booking our hotel, hope to see you again. Dan kalau ada borang penempahan tu, kalau dia nak perlu anda failkan, you tutup. Okay, jangan you duk tengok saya duk tengok hang. Okay, nanti pelajar pun confused. Okay, so yang ni habis. Slide tu ada slide yang terakhir. Okay, boleh faham dah pelajar? Boleh sir. Hak lain? Semua confident tu tak ada, nanti kalau cakap depan lah. Cakap telefon. Confident tak ada tu kita boleh pupuk. Faham tak apa tu pupuk? Maksudnya kita kena buat repeat. Kita kena repeat many time. Okay? Kalau nak kata bahasa Inggeris sekuar ni pun bukan kata A. Sama je macam you. Okay, Amir. Sama, kita sama saja. Mungkin you lebih baik daripada saya pun, saya tak tahu. Betul tak? Tapi kita kena cuba. Kita kena cuba kalau boleh. Kita cuba yang simple-simple. Macam tadi ayat yang saya cakap tu, bukan ayat yang kritikal. Okay, bukan ayat yang orang kata ni British English sampai orang nak apa tu, nak dengar, nak cakap pun susah. Bukan, sangat simple je. Okay, kalau you boleh cakap lebih, tak apa. Maksudnya you ni lah, kalau you tak boleh nak cakap lebih, tak ada masalah. Okay, so kita cuba. Okay, tak boleh kata tak boleh sebab kita apa-apa pun kita boleh, tapi kita kena cuba dulu. Mungkin first time okay tak jadi. Tapi second time, third time mungkin kita akan lebih orang kata yakin sebab kita ada buat 2-3 kali. Okay. Yang ni ada apa-apa soalan untuk topik penempahan untuk minggu ni, topik penempahan? Tak ada. Kod ada yang tak faham, okay, boleh tanya dulu sebelum kita nak bagi dismiss ataupun apa-apa. Sir. Ya. Yang tadi tu kita kena bagi tahu tetamu bilik dulu ke kita kena dengar tetamu minta bilik dulu? Okey. Kadang-kadang tetamu dia tak bagi tahu jenis bilik yang dia nak. Dia cuma bagi tahu berapa malam dan berapa orang. Okey, kalau dia cuma bagi tahu berapa orang dan berapa malam, kita yang akan suggest bilik tu kepada tetamu. Tapi kita janganlah kalau kita dekat hotel kita ada 5 jenis bilik, kita nak terang semua. Kita cuma terang jenis bilik yang sesuai. Macam mana kita tahu sesuai ke tak sesuai? Okey, dekat situ lah yang kita boleh tanya. What is your purpose of staying in this hotel? Semasa kita sedang menyemak room availability tu, kita boleh tanya soalan tu. Dekat situlah kita boleh masuk yang the purpose of staying. Kita boleh tanya dekat tetamu. So daripada situ kita dah boleh cuba cadangkan bilik yang lagi sesuai kepada tetamu sebenarnya. Okay? Boleh faham Aiman? Boleh sir. Okay, hak lain?
Okay. Nyap, yo. Lu makan kok. Makan je. Ha? Apalah makan, aku lapar. Okey, ada 3 orang yang tak masuk Tadi saya nampak Dina dah masuk kan? Dina dah ada dah. Tadi kita siapa yang tak ada? Aiman? Siapa? Aiman Hafiz. Aiman Hafiz, Barbara dengan Fahar kan? 3 orang yang tak ada kan? Okey, nanti kalau ada masa suruh 3 orang tu PM saya lah. PM tepi untuk hari ni lah kalau boleh hari ni. Kalau tak boleh esok tak apa. Okay, PM tepi. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada, minta semua buka webcam, kita akan ambil kehadiran Ustaz. Okey, sir. Okey, cepat-cepat kita akan ambil kehadiran sekejap. Aduh. Aduh, kesian bila suruh ambil kehadiran, aduh. Okay. Seronok nah, duduk rumah nah. Oh, weh. Pandai yo ni Okey, boleh faham nah I punya topik tadi, dia senang saja sebab kita tak sampai lagi bahagian yang kita nak buat amali lagi. Kalau bahagian amali tu nanti boleh nampak lah, oh tadi saya cakap macam ni. Tapi bila buat amali tak jadi, macam tu. Okey, sebab itu kita kena buat amali. Kalau tak buat amali dia payah sikit lah. Macam tu. Hak lain tolong buka Sat. Kita ambil kehadiran Sat. Okey, tunjuk muka Sat, muka yang handsome-handsome. Yang cantik-cantik. Ni Syah punya janggut semakin panjang lah Syah. Apa cerita? Kena taruh, Okey. kena taruh. FO kena taruh. Mana hak lain? Cepat-cepat. Syah, Fikri, Faiz, Alisha, Iqbal, Aisyah. Buka-buka video cepat. Buka Sat. Tunjuk muka Sat. Okey. Tunjuk-tunjuk muka. Cepat-cepat. Satu. Senyum. 1, 2, 3. Sat. Sekali lagi. Tengok cam. 1, 2, 3. Nah, kalau ada soalan sentiasa boleh PM tepi untuk subjek front office jangan malu-malu, kalau betul-betul tak faham boleh tanya, jangan tak tanya. Bila kita tak tanya, yang tu yang masalah. Macam kita PLI lah. Selalunya saya dengar komen daripada industri, budak kita dia tak suka tanya. Tapi dia tak tahu. Dia suka buat tak tahu tapi dia suka buat tahu. Yang tu yang masalah sebenarnya. Okey? So kalau semasa dekat latihan industri, kalau tak faham, boleh tanya. Tak ada masalah. Okey, kita cuba belajar sebanyak yang boleh. Bila kita pergi industri, kita cuba belajar sebanyak yang boleh. Sebab nanti kita nak kerja. Okey, benda yang kita belajar tu is belong to us. Online tak akan ambil, tak dapat ambil daripada you. Okey, sebab itu you kena belajar. Tak ada orang yang dia akan swap you lah. Okey, bila you pergi latihan industri ataupun you pergi kerja, mereka tak akan swap you dah. Okey, so pelajar kena ambil inisiatif sendiri untuk untuk belajar sebenarnya. Apa yang kita ajar dekat sini adalah basic dan mungkin pelajar dia tak berapa nampak lagi, tapi saya cuba buat yang terbaik lah untuk bagi pelajar dapat mengalami pengalaman di front office. Sebab itu saya inovasi yang saya buat tu harap dapat bantu pelajar. Nanti kalau ada peluang kita akan guna inovasi tu untuk kita buat amali supaya pelajar lebih faham. Kalau suruh buat amali macam ni memang tak nampak lah sebab tak ada bahan. Bila kita suruh buat amali depan dengan ada bahan, dia memudahkan pelajar sebenarnya. Okey? Okey nah? Yang ni? Ada apa lagi nak beritahu, nak sharing ke? Pelajar? Tak boleh. Okey, semua dah nak tidur dah tu. Okey, pastikan habiskan tonton video yang ED Plaza tu supaya saya dapat ambil dapat semak dan dapat cari satu komen yang orang kata yang bagus untuk di-sharing kepada semua pelajar. Okey? Apa tu Anis, bosan? Bosan. Bolehlah cuba cari
apa tu maklumat online, apa yang you nak kaji ataupun you boleh cuba searching hotel yang ada. Okay, yang you nak PLI. Semua ni you boleh cari inisiatif sendiri sebenarnya. Memang kita tahu duduk rumah memang bosan, tak boleh buat apa. Tapi sebab kita ada handphone, okay, dengan ada handphone ni banyak benda kita boleh buat. Kita boleh ambil course online pun boleh. Kita boleh cuba cari benda yang kita suka. Contoh you boleh belajar nak buat kuih ke apa benda tu, time-time ni lah. Boleh main PUBG. PUBG tu tak kisah lah nak main PUBG ke apa benda kan. Tapi cuba gunakan masa tu dengan manfaat lah. Okay. Macam saya nampak macam senang je duduk rumah tapi sibuk juga sebab nak prepare kelas. Bila kita nak prepare kelas, satu nak semak apa yang kita kena cakap, apa tu nota semua benda. Sama juga. Okay, hak lain ada nak sharing apa-apa ke? Syah? 2 sampai 10 8 malam. Syah? Tak ada apa. Tak ada apa. Okey nah, kalau tak ada apa, sila isi kehadiran. Saya akan bagi isi kehadiran. Okey. Hilang tak. Link hilang. Duduk orang rumah. Duduk seorang. Bosan. Okey, nanti share slide. Okey, akan share, jangan takut. Okey, saya punya slide saya dah siap sampai 14 minggu dah sebenarnya. Semua saya tak share awal. Kalau nak minta saya share awal pun boleh, tapi pastikan you all bacalah. Okey? Baca je. Siapa kata tak baca. Pastikan you baca sebab benda ni penting. Prosedur tu penting. You kena faham satu persatu. Okey? Sebab tu nanti saya akan fokus banyak kepada amali sebenarnya. Teori ni tak ada apa. Tapi amali tu yang penting. Okey? Pelajar kena ulang-alik untuk praktikal sebenarnya. Okey, link dah bagi. Sila isi sekarang. Untuk security code hari ini, okey, 1920 FOAQ. Okey, sekali lagi saya bagi security code 1920 FOAQ, huruf besar semua ya, huruf besar, sila baca arahan. Okey. Okey, yang mana yang dah ni boleh isi. Okey, dan bagi yang dah isi yang soal selidik tu, saya ucap terima kasih lah. Sebab soal selidik tu penting untuk kita tengok sama ada medium yang kita gunakan macam Google Classroom ataupun Edplaza tu sesuai tak untuk pelajar sebagai medium untuk online lah, sebab kita memang kena buat online pun sekarang ni, tapi kita cuba cari medium yang sesuai bagi FO. Saya rasa Edplaza ni sesuai sebab Edplaza ni kita boleh letak video dan kita boleh tanya soalan dalam video tu dan kita boleh trace, record. Okay? Google Classroom dia lebih kepada untuk management sahaja, contoh letak nota, bagi assignment, macam tu. Okay? Tapi yang mana yang dah jawab tu saya ucap terima kasih lah. Yang mana yang tak sempat jawab tu sebab tu ada masalah yang tak jawab tu kan, tak apa. Okay, so kalau tak ada apa-apa, pelajar boleh isi sekarang QR code pula, link kehadiran. Dah sir. Baru 16 orang. Ada lagi yang tak isi. 17. Sepatutnya kita ada 21. Maksudnya ada 4 orang lagi tak isilah. Okay, pastikan isi ya. Tak isi saya tak kira. Okay, sebab kita sebagai pensyarah pun penting untuk kita orang kata ada rekod kehadiran. Hang kata pelajar ni mai, tapi pelajar ni tak isi pun kehadiran. Macam mana? Sebab tu kita kena buat juga isi kehadiran tu lah. Baru 18 orang, ada lagi 3 orang. Pastikan isi dulu. Bagi yang 3 orang tu, nanti saya akan PM tepi lah. Okay, ataupun suruh dia bawa PM tepi saya. Okay, minta tolong suruh mereka PM saya supaya mereka ada dia punya tugas jugalah. Takkan kita nak bagi kehadiran macam tu kan. Okay, bagi yang boleh join on the spot tu bagus, saya ucap terima kasih. Dengan macam-macam masalah online problem lah, phone problem lah, apa-apa. Bagi yang tak boleh join live, kita akan minta dia ada tugas tepi lah. Kita akan minta dia juga tengok juga video kita ni.
video yang kita sembang dalam ni. Okay? Zat, kita tengok lagi ada apa lagi. Okay, dah 21 orang. Thank you very much. So kalau tak ada apa-apa, pelajar boleh apa tu? Boleh live lah meeting. Thank you dan kalau ada apa-apa sentiasa boleh PM tepi saya, tak ada masalah, tapi jangan malam-malam pun PM. Okay? Kalau ada yang tak jelas tadi dalam video tu ke, apa yang daripada saya punya penerangan tu tak berapa jelas, boleh bagi tahu. Okay, supaya sentiasa saya boleh tambah baik lah. Okay, saya pun bukan mahir nak cakap secara online ni. Sebab secara online ni dia lain sikit. Okay, tapi saya cuba buat yang terbaik untuk you all lah. Okay, thank you. Kalau apa-apa, bagi tahu lah. Thank you, sir. Jangan lupa jawab yang tuntun yang ED Plaza tu bagi habis dan jawab bagi habis lah. Saya akan semak satu persatu dan you akan nampak you punya result nantilah. Saya akan post dekat group nanti. Berapa yang betul, berapa yang tak betul. Okay? Okay. Thank you very much. See you. Thank you, Bye. sir. Okay. Okay. Terima kasih, sir. Okay, bye Aiman. Aiman duduk dekat Kuala Ketia lah? Kuala Ketia okey kot, tak ada apa lah kot. Dia area tower juga. Dia dekat dengan tower. Oh, dekat no. Bahaya sekarang tower bahaya weh. Kena hati-hati lah kalau nak keluar pun balik mesti mandi lah, jangan duduk main-main. Tak boleh keluar, sir. Seorang je kena keluar. Tak boleh keluar langsung dah. Lagi bagus tak boleh keluar, duduk rumah je lah. Okay, thank you Syah. Bye. Siapa lagi yang ada dekat sini? Syah. Ni dah tidur ke ni? Syah. Okay, see you.